Assalamualaikum guys, welcome back. Sekali lagi kita berjumpa dalam keadaan dan juga situasi yang suram macam ni. Jadi secara automatiknya korang akan tahulah apa kisah ataupun pengisian yang aku nak share dengan korang untuk hari ini. Tapi sebelum tu ada satu perkara yang aku nak berkongsi dengan korang, yang mana selepas beberapa kali aku berkongsi kisah seram dengan korang dekat channel aku ni, maka aku dapat idea untuk namakan slot seram khas yang aku buat dekat channel aku ni dengan nama Gebang Box. Yang mana nama terbabit memang langsung tak ada kaitan dengan perkataan di box ataupun apa saja. Perkataan gebang ni sebenarnya datang daripada bahasa ataupun logat Melaka, seingat akulah, yang mana waktu kita orang kecil dulu memang selalu kalau ada yang bercakap besar ataupun yang bercakap kosong, berseluruh, kita akan panggil, alah gebang lah kau ni, something macam tu lah kan. Aku tak tahu kalau kata mungkin ianya ada maksud berlainan bagi orang Melaka, sebab aku duduk Melaka pun waktu kecil dulu, dan ayat ni memang aku selalu pakai. Dan kalau ada makna yang lain, orang-orang Melaka tolong share kat bawah, tolong komen kat bawah betul ataupun tak apa yang aku cakap ni, ataupun mungkin korang tak pernah dengar perkataan gebang tu. So itulah maksud dia. Dan kisah yang aku nak share untuk kali ni memang ada kaitan dengan Melaka, yang mana kalau siapa yang join podcast seram antara aku dan juga Jihanta, iaitu Semak Angka, korang akan pernah dengar yang aku cakap Melaka is a magical place. Sebab dekat Melaka banyak aku bertemu dengan entiti-entiti yang tak sepatutnya, dan terjadi beberapa peristiwa yang tak pernah aku lupakan. Segala peristiwa yang berlaku ni, itulah sebenarnya yang membentuk mindset aku berkenaan dengan alam-alam mistik dan juga perkara-perkara gaib. Jadi, tanpa membuang masa, aku nak share dengan korang pengalaman aku sendiri berdepan dengan makhluk halus yang aku sendiri pun tak tersangka yang aku akan jumpa. Kisah ni berlaku lebih kurang waktu aku berusia 7 ataupun 8 tahun. Dan kisah ni berlaku di sebuah daerah ataupun kampung yang dikenali sebagai Bukit Rambai dekat Melaka. Apa yang terjadi pada malam tersebut, lebih kurang tengah malam, yang mana pada waktu kecil aku dan juga abang aku tidur dekat katil double decker, yang mana dia tidur di atas dan aku tidur di bawah. Dekat katil double decker, untuk bahagian tepi kita akan ada penghadang untuk mengelakkan kita daripada jatuh. Dan malam tersebut macam malam-malam yang lain, cuma apa yang beza pada malam tersebut, waktu aku tutup mata, aku tak dapat tidur. Aku tak dapat lelapkan mata, dan aku rasa macam ada perkara yang pelik. Jadi pada waktu tu aku rasakan yang aku nak bangun dan aku nak ke bilik parents aku. Macam biasalah, budak kecil manja. Tapi perbuatan aku tu terhalang. Sebaik saja aku bukakan mata dan aku ternampak ada sesuatu dekat tepi penghadang katil aku. Walaupun aku tak nampak wajah, mata ataupun mukanya, aku pasti yang dia sebenarnya tengah tendung aku. Kebiasaannya kita akan dengar shape-shape, sebagai contoh berambut panjang, berbulu lebat, berkain kafan ataupun sebagainya. Tapi dalam peristiwa pengalaman yang aku lalu ni, it's completely different. Apa yang aku nampak ialah satu susuk tubuh berkepala bulat besar, pendek, tanpa wajah kerana kelibat hitam sahaja, berada di tepi aku, memerhatikan aku tanpa bergerak. Jujurnya pada waktu tu aku tak dapat rasakan perasaan takut ataupun apa-apa. Aku cuma rasa hairan, aku rasa pelik dan tertanya-tanya apa objek yang berada di tepi katil aku. Dan dalam masa yang sama, peluh dingin dah pun penuh membasahi wajah aku. Aku masih lagi berselimut sehingga ke paras tengkuk. Mungkin disebabkan perkara yang jadi, aku tak mampu nak bergerak. Aku tak terfikir untuk bergerak.
Apa yang aku lakukan pada waktu tu, aku hanya terus memandang pada objek terbabit. Sampailah satu tahap, barulah otak aku bergerak dan aku terfikir, adakah mungkin objek, entiti ataupun figura yang berada di tepi aku ni ialah Doraemon dan aku ialah Nobita. Tak, itu jujur, serius. Itu saja aku dapat fikir pada waktu tu. Perkara pelik ni terjadi lebih kurang dalam 3 hingga ke 4 minit, yang mana pada akhirnya maybe out of confusion ataupun mungkin pada waktu tu aku memang tak dapat nak berfikir apa-apa. Aku ambil keputusan untuk lelapkan mata, dan pada esoknya pagi-pagi bila aku bangun, yang lain semua belum bangun lagi, aku perhati balik dekat katil aku dan memang tak ada apa-apa. Itu pengalaman aku berada di sebuah rumah di Bukit Rambai. Aku pernah pergi balik ke rumah tu dalam 2-3 tahun lepas, dan rumah tu memang dah tak ada dah, dah digantikan, ataupun seingat aku memang dah jadi berluka kalau tak silap aku. Dan sebenarnya dekat rumah tu banyak perkara pelik yang terjadi, dan ini hanyalah episod 1 daripada apa perkara yang pernah berlaku pada aku dan juga keluarga aku sewaktu berada di rumah terbabit. Dan kesan daripada pengalaman yang aku lalu ni dan juga beberapa pengalaman-pengalaman yang lain, itulah yang membuatkan aku sebenarnya tergelak bila kata ada orang buat video mereka terjumpa dengan sesuatu dan terus menjerit. Yang mana kalau ikutkan pengalaman aku dan juga kawan-kawan aku yang pernah berjumpa dengan benda macam ni, tak ada seorang pun yang pernah bagi reaksi yang mengatakan bahawa mereka menjerit sewaktu terjumpa dengan perkara-perkara pelik macam ni. Kalau korang pernah berjumpa dengan perkara-perkara macam ni dan mungkin korang ada reaksi, korang menjerit ataupun sebagainya, kita tolak histeria ke tepi. Korang boleh share pengalaman korang dekat komen bawah ni, ataupun kalau korang ada kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah yang misteri, korang boleh sharekan juga. Dan insyaAllah aku akan kongsikan kisah-kisah korang untuk video aku yang seterusnya. Dan insyaAllah kita akan berjumpa dalam video yang seterusnya. Terima kasih dekat korang sebab sudi untuk dengar kisah dan juga pengalaman pelik aku ni. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum.